Saya boleh buat Google Form, Google Slides, Gmail, Google Calendar lah dengan Google Drive. Setakat ni tu boleh buat lah tanpa ada panduan ke apa boleh itulah. Untuk level 2 ni saya tengok ada yang kata HyperDoc tu, tu yang saya belum boleh buat lagi setakat ni. Okay. Alright. Okay. Alright. Yang soalan seterusnya lah, apakah wow factor untuk cikgu ambil challenge untuk level 2 tahun ni? Yang pertama saya nak develop saya punya ICT skills lah yang tu, sebab sekarang ni pada saya itu adalah satu skill yang tidaklah kata utama tapi keperluan semasa. Jadi contohnya kalau kita nak buat Google Slides ke Google Google Docs tu semua, kalau kita guna Google ni kalau hilang ke apa dia still ada. Jadi dia ada dalam cloud kan. Jadi saya rasa satu advantage kalau sebelum ni kita guna Microsoft kan. Kita save secara soft copy. Jadi kalau kita dalam cloud ni bila-bila kita boleh buka. Macam itulah. Jadi saya interested lah untuk untuk lebih develop lagi tentang ICT skill ni. Especially dalam Google. Okay, terima kasih Cikgu Salmiah. Soalan, rasa macam pernah jumpa lah Cikgu Salmiah. Jumpa saya kat mana pula? Okay, masa pelancaran Cikgu Tube dekat Johor tu, Cikgu Salmiah ada tak? Cikgu Tube Johor. Tak ada, saya tak pergi. Okay. Salah orang. Alright, okay tak apa. PPD Kota Tinggi kita ada Cikgu Uzarudin kan? Ustaz Uzarudin. Siapa? Ustaz Uzarudin. Okay, itu Ustaz Uzarudin. Sifu daripada zaman Valley Frog. Alright. Okay, insyaAllah Cikgu Zamia pada bimbingan kedua ni insyaAllah lah untuk HyperDocs tu saya take note. Okay, yang lain tu saya rasa macam boleh buat lah, tapi yang HyperDocs ni macam tak tahulah kalau benda tu senang saya tak jumpa dia punya key dia tu je. Yang lain saya cuba buat, yang saya boleh buat lah. Okay, so dekat Jamboard yang Cikgu Samia letak tadi tu, saya nak Cikgu tambah sikit je request untuk Jamboard kat situ. Mana yang Cikgu letak tadi kan, develop ICT skill tu, Cikgu letakkan untuk HyperDocs skill lah, skill HyperDocs. Alright. Okay, terima kasih Cikgu Samia atas perkongsian pengalaman diri. Okay, seterusnya saya nak mempersilakan. Okay, so kalau kat sini ni Cikgu Nur Hafizah ni. Okay, memang kenal sangat ni. Dipersilakan Cikgu Hafizah. Okay, apa khabar Cikgu? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alright, dipersilakan Cikgu. Sama je skrip macam Cikgu Samia. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Saya Nur Hafizah binti Habib Rahman, merupakan PPD Seberang Perai Utara daripada Penang. To be honest, untuk persiapan level 2 ni memang tak sempat lagi buat preparation, tapi mengikuti jugalah perkembangan semasa. Dan kalau kita tengok dekat Google Slide tadi, macam MK minta masukkan, macam Cikgu Salmiah juga, yang saya rasa betul-betul confident Google Form lah, sebab saya juga ada gunakan Google Form macam tahun lepas masa kita baru-baru PKP tu, kami di PPD Seberang Perai Utara ada buat pertandingan menulis esei menggunakan Google Meet, tapi pada masa yang sama pendaftaran melalui Google Form, yang mana itu kali pertama saya explore. Dan Alhamdulillah saya rasa semakin explore semakin mudah sebenarnya Google Form, apatah lagi kalau kita boleh add on sekali sijil kan. Jadi sijil penyertaan tu bila pelajar isi je automatik dapat sijil penyertaan, dia memang banyak memudahkan kerja lah. Okay, pada masa yang sama
Google Slide tu nak kata mahir tu tak lah, tapi macam Cikgu Salmia kata tadi, tak adalah sampai kita nak kena panduan kan, setakat nak explore tu Alhamdulillah. Wow factor untuk Google Education ya, entah, tapi macam saya kata lah, saya ni jenis yang suka sahut cabaran. Ada benda yang kita tak berapa mahir pun, kalau diberi tugasan macam untuk present ke apa, saya ambil yang tu sebagai satu cabaran. Jadi untuk Google Education ni, saya nak juga ilmu yang saya ada, saya nak share untuk memudahkan guru-guru dan sebagainya lah. Jadi saya nak gunakan sebagai presenter. Alright. Apa lagi? Tu je kot. Tak dengar Cikgu Izwan. Saya seorang tak dengar ke atau memang semua orang tak dengar? Tak dengar. Okay. Okay, lagi sekali dapat dengar semua? Okay. Alright. Okay, so tadi saya ada maknanya Cikgu Salmia, HyperDocs. Lepas tu kemudian yang Cikgu Hafizah orang kata request untuk skill lah. Maknanya dalam level 2 ni, bila kita tengok tajuk-tajuk tu yang orang kata first time lah dengar dia punya skill tu, yang mana tu Cikgu Hafizah? Boleh share lah. Kejap kat mana saya letak nota. Teruskan dulu, kejap lagi saya ni. Alright, okay, terima kasih Cikgu Hafizah daripada PPD Seberang Perai. Okay, dan okay, kalau kita tengok di sini kita ada Cikgu Suhaila. Cikgu Suhaila ada Cikgu? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, tahniah sebetul saya ucapkan kerana telah pun menyertai level 2. Level 1 dah okay. So now pergi pada level 2. Okay, sama juga skrip dengan Cikgu Samia dengan Cikgu Hafizah. Okay, dan okay, apa pula Cikgu Suhaila daripada pandangan Cikgu Suhaila lah untuk kali ni pula. Okay, macam saya ni daripada 3 tahun yang lepas dah mula penggunaan Google Docs, Google Drive dalam membuat RPH. So cikgu kena buat eRPH tu menggunakan Google Docs lah. So kat situ yang saya boleh lah, taklah masa sangat, tapi boleh lah saya gunakan sepenuhnya. Sehingga kan kalau kita nak komen cikgu lain punya RPH pun kita dah boleh buat. Ataupun kita nak buat apa lagi nama dia? Komen atau lagi apa nama dia? Komen beri markah. Beri markah boleh buat. Macam tu. Okay, sebelum tu Cikgu Salah dari mana? Sekolah ke, PPD ke? No, sekolah menengah kemasaan Taman Universiti, Skudai. Oh, okay. Taman U, okay. Saya praktikum di SK Taman Nusantara, Gelam Patah. Praktikum kat situ. Matap dekat IPG Temanggung Ibrahim. So, sewanya rumah dekat Taman U situlah. Dekat area ada satu Giant, lepas tu ada kedai buku yang selalu cikgu-cikgu pergi beli barang kat situ lah. Kedai alat tulis kat situ, kat Taman U. So kalau cikgu ada Jaya, sekarang tak ada Jaya, nama dia dah tukar. Dah. Kalau cikgu perasan situ ada food court kat Taman U tu. Lepas tu ada goreng-goreng goreng-goreng lah, goreng masakan panas tu. Itu Pak Sedara lah situ. Dia orang dia kecil-kecil je, tapi lembut-lembut sikit masaknya. Kat situ. Kalau turun Johor tu memang singgah dari situ lah, kat Taman U Skudai. Alright. Okay, lepas tu Cikgu Saila dalam bila dah capai level 1 tu, bila masuk ke level 2 ni, subjek yang apps yang cikgu dah orang kata PLC tu okey lah, orang boleh tak ajar tajuk ni, orang kata okey boleh, cikgu dah master yang tajuk aplikasi mana. Yang PLC tu untuk saya punya panitia biasanya saya buat yang Google Form. Slide BBD saya convertkan kepada Google Form lah. Maksudnya macam sekarang ni kan kita tak jumpa pelajar kan, lepas tu diorang pun tak ada buku modul, so diorang dengar kat Google Meet, tapi macam nak nilaikan PBD tak dapat.
So saya convertkan dalam bentuk Google Form. Senaraikan soalan tu saya buatkan TP dia. TP1, TP2, TP3. Sampailah TP yang ke-6. So cara saya lah. Okay, lepas tu evidence TP6 tu saya kumpulkan dan masukkan dalam drive lah. Dalam kan kita boleh buat upload file kan. So kat situ cikgu boleh menilai lah diorang punya pelajar punya PPD TP6. Dan lagi satu, semua tugasan pelajar buat satu Google Form juga dan mereka hantarlah kat situ. So kita bersemak dan tanda. Alright. Okay, tengoklah kalau Cikgu Salah terangkan tadi tu orang kata apa, senario base untuk level 2 tu macam dah mahir lah. Bahagian perkongsian file. Sebab bila kita upload file daripada Google Drive, dia nak tanya macam mana cikgu share dekat orang lain tu. Share folder tu. So kalau Cikgu Salah terangkan tadi tu, dah lulus dah. Dia punya senario tu. Macam mana nak share file tu. Saya takut yang Google Sheet yang pivot table tu, saya tak apa-apa pasti lah. Yang itu memang tak pas sangat. Betul. So pivot table masih lagi lemah. Itu je. Okay, so pivot table tu under Google Sheet lah. Okay, tu nanti pun kalau Cikgu Suhaila mahir pivot table tu, so apa analisis datang je, tunjuk pivot table tu, cikgu dah ada boleh buat filter sama ada nak tunjuk dari segi TP berapa yang cikgu boleh tunjuk ataupun TP yang terendah. Cikgu boleh buat sorting lah kat situ lah. Guna konsep pivot table. Okay, wow factor Cikgu Suhaila untuk ambil level 2 ni tahun ni. Wow factor tu dah dapat ke belum dapat? Maksudnya cikgu dah ada wow factor sekarang ni. Nak ambil level 2 ni. Itulah saya ada Google Doc, Google Form. Okay. Google Drive tu okey lah. Kecuali Google Sheet ni kurang, Google Slide okey. Sebab saya guna presentation untuk panitia, semua saya gunakan Google Slide. And then saya just share pada semua ahli panitia je lah. So tak perlu print ke, tak perlu nak download lah. Just link ke masuk. Macam tu. Okay, maknanya Cikgu Salah punya wow ni, cikgu dah mahir 4 aplikasi tu. So cikgu ambil challenge untuk ambil level 2. Yeah. Alright. Okay. Alright. So kat sini iPodDocs ada, pivot table pun ada. Okay. Terima kasih Cikgu Suhaila. Nanti Cikgu Suhaila boleh drop komen dekat Google Meet lah kalau ada apa nak tambah. Okay. Yang isi lagi ni ada Cikgu Noshita binti Samsudin. Okay. Assalamualaikum Cikgu Noshita. Apa khabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat petang. Sebenarnya macam takut juga ni nak cakap. Berdebar. Tak apa, santai-santai je. Saya daripada Segamat, Johor. Nak kata kemahiran yang betul-betul saya kuasai, saya tulis kat situ Gmail. Sebabnya, sebab itu pun memang selalu kita guna, tapi tidaklah terlalu mendalam sangat apa yang saya tahu. Dan kebanyakannya macam Google Apps ni banyak yang boleh guna, cuma kita macam boleh guna macam awal-awal je, macam kita macam Google Form, okay tahu nak buat, lepas tu budak hantar kerja sekolah, saya sediakan folder masing-masing, jadi bila mereka hantar kerja sekolah terus masuk folder nama masing-masing. Jadi macam tu je lah, tak adalah terlalu mahir sangat untuk semua, walaupun saya cuma tulis kat situ Gmail kan. Okay, untuk kenapa saya nak ambil level 2 ni, cumanya setakat nak mencabar dirilah dengan dengan teknologi, dengan kemahiran IT, nanti tak adalah tinggal sangat kan. Macam itu je lah sebab nak ambil level 2 ni. Okay, cikgu tu je. Okay. Right, terima kasih Cikgu Noshita. Okay, untuk Google pula, untuk Gmail ni, okay, dia ada satu part tu bila kamu perasan tak? Kalau kita hantar email ke seseorang tu, dia akan keluar I'm outstation lah, I'm busy lah, we catch up you later lah. So dia punya setting tu bagaimana kita nak buat setting cannot message ni, di mana setiap kali kalau kita nak reply email, cikgu akan gunakan
tak tahu macam mana sebut can message, CANNED, message tu bila cikgu setting pada email cikgu, cikgu boleh masukkan default dia punya message. So kalau macam cikgu yang menyertai level 1 2021-2020, saya punya chat message tu bila cikgu reply saja, saya boleh masukkan note thank you, kata ada nama penuh email tu lah untuk replykan email tu. Tu kita boleh orang kata sama-sama buat lah untuk send message. Saya pernah bila kita nak reply, dia akan keluar yang mana kita boleh pilih. Jadi benda tu maksudnya kita pun boleh buat sendiri ya? Boleh cikgu. So macam cikgu tulis nama cikgu, kemudian ketua panitia sekian daripada SCMK sini, bila cikgu reply komen tu masuk je message email tu, can message tu, automatic cikgu akan reply. Ataupun cikgu boleh set juga, cikgu busy daripada sekian-sekian ni, bila masuk saja email tu dia akan respon lah di luar kawasan, nanti seminggu akan check balik email. Tu cikgu boleh itulah. Dan nanti kalau cikgu dah ada level 1, dah ada level 2, dah ada, cikgu boleh design juga cikgu punya email signature. Bila compose saja email tu, cikgu boleh masukkan certification Google Badge level 1, level 2 tu dekat cikgu punya email. So nampak professional sikit lah. Nak hantar pada parent tu, cikgu ni bukan kaleng-kaleng ni. Ada level 1, level 2 kat situ. Dan kalau cikgu ada batch yang lain, ada contoh cikgu ada MI expert ke, Edpuzzle coach ke, atau lagi Wakelet punya, cikgu boleh masukkan lagi banyak logo-logo tu. So cikgu punya email signature tu meriah dengan cikgu punya batch. Lagi nampak. Bila orang terima email, banyak batch ni. Tu cikgu boleh buatlah untuk guna email signature. Alright, terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Nanti ada part waktu untuk kongsi lagi tu, insyaAllah boleh juga Roger cikgu Cita. Okay. Terima kasih. Kemudian saya kat sini macam tak ramai je nak isikan bahagian session 1 punya aktiviti ni. So kat slide yang saya share ni, yang cikgu boleh ambil link dekat ruangan komen. Yang ni adalah aktiviti yang cikgu boleh gunakan dalam PLC cikgu lah. Yang mana kat sini ataupun kelas cikgu, so cikgu buat dalam bentuk Google Slide. Dan cikgu boleh buat aktiviti collaboration bersama PLC cikgu ke ataupun pelajar cikgu ke. Cikgu buatlah aktiviti-aktiviti itu, minta dia orang masukkan nama, dan kat sini cikgu masuklah Google Apps yang cikgu jadikan favorite. Dan kemudian perbincangan antara cikgu dan juga pelajar-pelajar tu cikgu boleh gunakan Jamboard. Link Jamboard tu cikgu dah siap-siap buat dan cikgu boleh masukkan dalam kolom-kolom untuk mereka akses. So kat sini saya mempersilakan Cikgu Juliana binti Robino. Apa khabar cikgu? Baik. Dan salam. Dan cikgu memilih Google Classroom sebagai aplikasi Google Apps yang jadi favorite. Okey, boleh Cikgu Juliana kenalkan diri, lepas tu kenapa pilih Google Classroom dan apakah wow factor cikgu lah untuk ambil level 2? Saya Juliana binti Robino dari SMK Datuk Haji Hassan Yunos, Johor. Saya guru akademik tingkatan 6. Okey, jadi saya banyak guna Google Classroom ni sebab pelajar dah dewasa. Jadi bila once saya guna, saya start guna sebab saya pergi kelas saya pergi sesi dengan cikgu MK dekat Mungkiara ke apa, saya tak ingat yang kat KL tu. Dengan Cik Porini kan, yang start tu saya guna Google Classroom, tapi tak mudah jugalah bila start PKP tu saya guna meluas. And then bila saya start buka je, pelajar saya lebih excited nak letak assignment dekat dalam tu lah. Sebab kita tingkatan 6 ada kerja khusus, jadi untuk saya cek pelajar punya tu lebih senang dekat Google Classroom lah. And then bila start saya pergi dengan
sesi dengan cikgu MK, saya balik sekolah. Lepas tu start PKP tu pula saya kata dengan pentadbir kalau boleh nak guna RPH online. Jadi bila PKP tu start and then kita try buat RPH online guna Google Classroom tu, saya yang in charge bengkel. Okay, sekolah minta saya in charge bengkel and then kita buat sesi untuk bilangan guru yang sikit-sikit lah. So 5 kali sesi. So semua saya yang handle. Jadi kat situ lagi satu sebab saya cabar diri pergi belajar explore pasal ICT ni sebab suami saya orang ICT. Jadi mindset cikgu-cikgu kat sekolah ni dia rasa saya pandai ICT. Sebabkan suami tu pandai ICT. Jadi suami jarang guna Google Classroom sebab dia kerja dalam sektor pendidikan juga tapi bukan bahagian cikgu punya. Dia PD juga tapi dulu bahagian ICT, sekarang bahagian management. Jadi dia banyak guna Google Doc apa semua tu. Jadi yang tu kalau saya tak faham, saya boleh tanya dia. Tapi when Google Classroom dia tak boleh nak explain dengan saya sangat. Jadi sebab tu saya suka join macam kelas cikgu MK, tengok apa dia guna tu lah. Okay, tapi untuk yang level 2, bila saya dah ambil level 1, tu saya macam nak pergi ke level 2 macam dia jadi satu macam suami kadang-kadang psycho juga. Aku nak pergi level 2 tapi level 1 tu guna tak guna. Dia macam tu, dia asyik psycho macam tu lah. Lepas tu saya pula yang paling saya kurang pandai lah dan kurang juga menggunakan aplikasi adalah Google Calendar. Yang itu paling saya tak aplikasikan lah. Sebab apa bila nak set Google Meet dengan student saya yang tingkatan 6 ni, saya terus Google Meet. Saya tak ada set Google Calendar tu. Tu saya tak berapa pandai lah. Jadi untuk yang level 2 ni saya macam nak cabar diri tu sebab apa orang dah dekat sekolah ramai dah setting saya ni, bila ICT je kena panggil Juliana, bila ICT panggil Juliana. Jadi yang benda tu jadi macam pressure jugalah. Jadi saya paksa diri untuk lebih advance ke depan lah. Itu je lah. Wow. Memang luar biasa ni. Wow factor Cikgu Jana ni. Wah, bukan yang jauh, yang paling dekat lah, suami. Okay. Alright, insyaAllah cikgu. Google Calendar ni satu juga kalau macam Cikgu Liana, contohlah kita memang ada bilik-bilik khas kat sekolah. Macam nak praktis awan ni memang kita boleh buat booking untuk bilik-bilik khas ni. Makmal pukul berapa, kelas mana, lepas tu sebab Google Calendar ni dia automatik akan masukkan juga Google Calendar public holiday. Dan juga kalau macam email Cikgu Juliana dijadikan orang kata teacher dalam Google Classroom, reminder untuk penghantaran tugasan akan masuk juga dalam kalender. Dan termasuk juga birthday sendiri pun dia akan masuk dalam Google Calendar. So kat situ dalam peringatan Google Calendar ni, kalau Cikgu Jana perasan lah dalam paparan Google Calendar tu, hujung sebelah kanan tu perasan tak ada macam dia panggil, kalau macam level 1 dulu kita belajar Google Task. Dia Google Task hujung tu dia akan letak lah, okey. Dalam kalender tepi Google Task tu birthday suami, nak kena hantar RPA, so kita boleh pakai Google Task sebelah Google Calendar lah. So yang ni ikutkan banyak orang kata kelebihan Google Calendar boleh pakai. Cuma yang paling rapat paling praktis pakai sekarang ni bilik-bilik khas lah. Yang mana sekarang ni bila kita ada Google Calendar dan juga penggunaan bilik khas tu boleh juga masuk dalam takwim penggunaan bilik-bilik khas lah. Okey, minggu ni, minggu 8 kelas mana pakai, cikgu boleh lock terus dalam Google Calendar bilik-bilik khas lah. So bila dia orang buka saja, kelas makmal dah penuh ataupun pustaka sumber dah booking. Okay. So nanti sambil berjalan nantilah level 2 nanti Cikgu Jana bolehlah explore mana part yang cikgu boleh praktis dalam kalender untuk guna kat sekolah. Okey, terima kasih saya ucapkan, dan saya tarik handbrake dulu kepada sesi brainstorming dan juga wow factor. Dan saya mengalu-alukanlah kehadiran cikgu-cikgu yang menyertai sesi petang ni dari 14 orang. Sekarang dah jadi 21 orang. Okey cikgu, saya akan pergi kepada dia panggil apa ni? Google Certified Level 2 Prep
guide, panduan persediaan level 2 lah, dan saya masukkan dalam bentuk slide. Okey. So kat sini saya nak minta lah kalau cikgu dapat tengok slide ni, kalau cikgu okey, nampak kalau cikgu perasan Google Meet ni ada simbol tangan tu. Kalau cikgu nampak slide tu, cikgu boleh tekan banyak raise hand. Dia akan bunyi tung tung tung. So cikgu nampak slide tu. Okey. Okey. Okey, yang pakai mobile pun tak apa. Jadi cikgu nampak slide lah. Okey, saya akan go through dulu apa yang cikgu akan tempuhi lah. Okey, tempuhi pula. Cikgu akan membuat persediaan. Okey, untuk sekali lagi lah sebelum tu saya ucapkan syabas tahniah kerana cikgu terpilih dalam ribuan, ratusan ribu peserta yang mengisi untuk level untuk level 2 untuk gelombang untuk tahun 2021 ni cikgu adalah insan terpilih. Saya ucapkan sekali lagi bagi pihak trainer, Cikgu Zaf, Cikgu Rimi, Cikgu KZ dan saya sendiri, saya ucapkan tahniah. Semoga tahun ni, pembuka awal tahun ni cikgu dah pun ada certification level 1 dan level 2. Alright, overview tentang level 2 ni dan saya pun direct share slide cikgu ni daripada Google Trainer di mana untuk persediaan level 2 ni saya mengambil ruang dari wakil juga daripada Google Educator Group GEG Gombak untuk membantu Cikgu Zaf selaku trainer untuk DCTP level 2 ni, yang mana untuk overview level 2 ni untuk mereka yang dah orang kata mahir advance, yang kalau saya buat awal tadi tu banyak cikgu yang bila terangkan tu cikgu dah tahu apa kegunaan apps yang cikgu belajar masa level 1 dan cikgu praktis, dan benda tu jadi kat sekolah ataupun di PPD ke ataupun jabatan. So laluan kemahiran itu cikgu pun akan tambah baik lagi dengan advance features yang ada dalam level 2. Yang mana dalam level 2 ni dia fokus dia lebih lagi mendalam bagaimana cikgu nak integratekan aplikasi ni dengan aplikasi ni. Contohlah cikgu dah pakai Google Drive, macam mana nak relate dia dengan Google Form, macam mana nak relate dengan Google Slide, macam mana Google Drive ni nak relate dengan Jamboard, ataupun cikgu nak gunakan Google Meet dan bahan tu pula cikgu nak share Google Drive kepada murid ke ataupun para peserta yang join sesi cikgu. So yang ni lebih lagi detail, lebih lagi advance, dan umumnya dia akan dedahkan pada cikgu macam mana cikgu nak integratekan semua apps tu untuk kegunaan sama ada pengurusan sekolah ataupun cikgu punya PDPC ke PDPR ke, ataupun cikgu nak communicate dengan pelajar-pelajar cikgu. Okey, macam biasa exam ni 3 jam juga, di mana merangkumi 25 jenis soalan, dan berbeza dengan level 1 dia ada 12 senario dan level 1 ada 11. Dan cikgu kena juga tunjukkan bagaimana cikgu menguasai kemahiran, dan cikgu tunjukkan dalam bentuk task. Okay, dalam satu soalan ada banyak task. Cikgu macam mana cikgu akan tunjukkanlah kepada examiner yang tengok cikgu punya sesi. Dan kalau kat luar exam ni $25. Kalau cikgu nak ambil luar tu cikgu boleh purchase dan dia akan tolak daripada credit card cikgu ataupun debit card. Ataupun kalau cikgu nak retake balik, kalau cikgu nak minta saya orderkan pun boleh, nanti cikgu bolehlah maklumkan kepada saya kalau sekiranya untuk sesi ni tak berapa nak cukup markah lah untuk lulus. So kalau cikgu nak retake tu dia punya fee dia $25. Okey, apa yang saya kongsikan ni adalah persediaan cikgu untuk sekurang-kurangnya cikgu dapat lulus exam ini, dan juga tips-tips lah yang mungkin cikgu boleh praktik dalam cikgu punya kelas. Dan kat sini juga adalah sampel-sampel soalan yang mungkin
cikgu boleh praktis dulu untuk persediaan cikgu. Yang ni lebih kepada kemahiran skill untuk cikgu dapat dulu apa knowledge yang cikgu perlu ada untuk menghadapi level 2. Okey, yang pertama cikgu, dia akan fokus juga pada fungsi Google Drive. Kalau cikgu tahu Google Drive ni, kalau email biasa dia hanya 15 GB, compare dengan D5 ni dia unlimited. Okey, penyimpanan Google Drive ni dia orang kata bila cukup kuota, bila cikgu nak upgrade kuota ni, dia adalah langganan dia. So macam Gmail saya yang trainer tu, saya ambil package 100 GB untuk setahun, untuk tolak daripada akaun RM8 lah untuk 100 GB. Dan bila trainer pula dia top up lagi 100 GB percuma untuk training. So cikgu kat situ cikgu akan dapat kelebihan lah bila cikgu jadi trainer. Dan macam biasa, bila cikgu nak guna Google ni, apa yang cikgu boleh buat, sama ada cikgu nak save ataupun upload file, gambar, video dan sebagainya. Dan seelok-eloknya kalau cikgu tak nak kacau Google Drive Gmail biasa cikgu, cikgu gunakanlah Google Drive daripada email MOE. Kat situ unlimited storage yang mana cikgu boleh akses drive berkenaan sekiranya ada internet connection. Alright, apa yang cikgu nak orang kata boleh persediaan masa exam tu nanti, untuk level 2 ni simple saja macam mana cikgu nak upload dan juga cikgu download file. Maknanya dalam upload file ni, kalau cikgu lihatlah, cikgu nak upload file pelbagai bentuk file-file, cikgu boleh upload daripada komputer cikgu. So nanti cikgu dalam persediaan tu nanti, cikgu akan bila daftar saja exam cikgu akan diberi satu email dan juga password yang disediakan oleh Google untuk cikgu jawab exam, dan disediakan juga kat situ Google Drive untuk exam. So kat situ bila cikgu dengar arahan, cikgu baca arahan untuk cikgu download file daripada Google Drive, cikgu download, dan kemudian diminta cikgu upload file berkenaan, so cikgu upload. So pastikan sebelum cikgu nak ambil exam tu nanti, apa yang penting adalah connection cikgu. Connectivity cikgu kena mantap lah. Sebab takut nanti bila cikgu line internet tak berapa nak sokong tu, nanti cikgu tengah jalan, cikgu tak dapat nak ikuti, sangkut-sangkut. So nanti bila cikgu dah ada keperluan untuk internet tu, cikgu boleh buat persediaan. Okey. Lepas cikgu dah mahir upload dan download file, tambahan untuk level 2 ni juga, dia minta cikgu untuk createkan satu file, dan bagaimana cikgu nak share file yang cikgu buat tu kepada individu, tapi yang ni bukan secara bulk, maknanya bukan secara umum, secara personal. So dalam secara personal ni, cikgu akan dapatkan email daripada soalan, cikgu copy email yang daripada soalan dan cikgu paste saja, dan kemudian cikgu masukkan email dan cikgu send lah untuk file, untuk akses secara personal, secara individu lah. Dan kalau cikgu baca soalan tu pula, kalau dia minta dia share folder, so cikgu akan share folder berkenaan. Okey, lepas itu cikgu akan tahu jugalah kegunaan Google Drive ni, tempat ibu segala storage lah. Kat situlah Google Formnya, kat situlah drive dia, drive untuk Google Classroom dia, kat situlah Jamboard, kat situlah Google Drawing, Google Docs dia, Google Sheet yang semua kat situ akan menjadi satu tempat untuk cikgu jadikan tu sebagai resources. Okey, dan kat situ juga kalau kita dekat sekolah ataupun di PPD ke ataupun jabatan unit ni, kita pakai Google Drive ni untuk kita uploadkan pelbagai file ataupun worksheet ke kalau kat sekolah, kat kelas ke, dan yang mana bila kita dah upload dalam Google Drive ni, kita boleh jadikan ni sebagai activity collaboration macam saya buat tadi lah. Cikgu dah dapat masuk link, cikgu boleh access, cikgu boleh edit, cikgu boleh masuk gambar. So kat sini juga
akan membantu jimatkan kertas, dan kedua boleh membantu pelajar-pelajar yang termiss kita punya kelas. So kita boleh bagi link ni dan mereka boleh lihat balik apa yang kita ajar masa kelas yang dia orang tak dapat join. Okey, dan dalam Google Drive juga cikgu boleh kontrol akses siapa yang boleh, siapa yang tak boleh ataupun hanya email MOE saja yang boleh, ataupun cikgu boleh pergi pada view saja ke, ataupun edit saja ke, ataupun komen. Dan juga cikgu boleh kontrol nak share drive ni, sama ada cikgu nak letakkan spesifik kelas ataupun cikgu nak jadikan itu sebagai public folder lah. Okey, so yang ini adalah fungsi yang cikgu akan prepare lah untuk level 2. Okey, kemudian so kita pergi kepada yang kedua, daripada Google Drive tadi, cikgu akan lihat fungsi Google Docs. Okey, daripada Google Docs ni word processor yang boleh cikgu jadikan ni sebagai collaboration. Di mana bila cikgu buat RPH ataupun cikgu buat minit curai ataupun minit mesyuarat ataupun apa-apa dokumen yang gunakan Google Docs ni, so cikgu boleh jadikan sebagai collaboration. Saya suka kalau cikgu sebagai pengerusi majlis ataupun penyelaras, kemudian ada waktu tu kita kena join mesyuarat, dan cikgu boleh gunakan Google Docs ni. Cikgu bagikan tugas cikgu ni SU just tengok apa maklumat yang telah disediakan. Yang lain-lain seperti AJK kewangan, AJK dokumentasi, laporan ini. So cikgu buat Google Docs tu, dan cikgu invitekan email mereka untuk mereka edit file berkenaan. So cikgu bincang, awak buat bahagian awak, saya bahagian saya, dia bahagian dia. So bila cikgu dah siap semua, okey, cukup 1 jam mesyuarat, semua tu dah dapat dapatan, laporan sebagainya, akhir sekali SU akan check dan dia akan maklumkan pada pengerusi untuk disahkan, tanda tangan, dan output dia print. So bila print tu, ini adalah hasil yang telah kami jalankanlah melalui file Google Docs tu. Okey. Dan pelbagai user boleh contribute ni atas file yang sama, dan cikgu boleh lihat keseronokan nanti bila ramai orang tengah akses tapak tu. Dia satu waktu dululah, macam kalau cikgu guna, contohlah saya ambil Google Sheet punya tapak, dan cikgu nak guru penyelaras tahun ni, dia akan bagi akses pada guru-guru subjek tu untuk akses file berkenaan, dan masing-masing akan buat bahagian masing-masing, dan cikgu tengok je lah yang ni warna merah, yang ni biru, warna hijau. So banyak main colour kat situ, dan masing-masing tengah buat kerja masing-masing. So hujung sekali bila dah habis, siap markah untuk bulan berkenaan. So cikgu boleh siapkan cepat. Kalau tak dulu, kita guna pen drive, kita share, cucuk kawan ni, lala file korup. Habis sayang pen drive, dah habis. So cikgu boleh gunakan Google Docs ni, dan cikgu boleh sharekan email-email ni untuk mereka akses, dan mereka boleh buat bahagian masing-masing. Dah siap, complete, senang tugas, masa pun cepat, dan masing-masing boleh contribute. Dan dalam level tu, apa yang exam perlukan, bagaimana cikgu nak buat table. Dalam Google Docs ni, cikgu macam mana nak insert table. So dalam table ada image. So macam mana dalam table yang cikgu buat tu nak masukkan image. Dan kemudian bagaimana cikgu nak macam dalam gambar tu ada link dia. So yang inilah menjawab soalan daripada Cikgu Samiah ni, bagaimana cikgu nak jadikan Google Doc ni super hyperdocs. Inilah aktiviti yang cikgu akan buat dan cikgu akan dinilai. So kat situlah cikgu nak buat table, dalam table tu ada gambar. So dalam gambar tu ada link dia. Dan dalam link tu ada bahan-bahan yang cikgu boleh buat dalam hyperdocs.
Dan kat situ juga dalam table ni bagaimana cikgu nak buat drawing, cikgu nak gunakan fungsi yang ada dalam Google Docs untuk drawing. Dan kalau cikgu yang mengajar matematik, okey, cikgu juga boleh buat mathematical equation, okey, dalam Google Document. Okey, lepas itu juga dalam Google Doc ni bagaimana cikgu nak ambil gambar dan kemudian cikgu nak crop gambar berkenaan. Okey, okey, saya tak sempat nak saya bunyi tung ni, cikgu sedang bagi komen. So kalau boleh lah, kalau macam cikgu nak respon, cikgu boleh on microphone, but control panel saya ni satu, tengah control slide, dan kalau cikgu nak on microphone, boleh je respon. Okey, cikgu cerita tengok hyperdoc ni hyperlink PowerPoint. Okey, betul. Cuma hyperlink ni bila cikgu bagi kepada orang lain nak tengok tu, pastikan cikgu share tu file tu ikut sekali. Contoh dalam PowerPoint tu cikgu punya contoh link tu file untuk Word. So Word dengan PowerPoint tu kena gak sekali dalam satu pendrive. Tapi kalau macam cikgu bagi PowerPoint tapi hyperlink pada Google Docs tu Word tu tinggal dekat komputer. So bila tengok tu file is missing. Cuma dalam HyperDoc ni link yang ada dalam drive cikgu pun boleh, ataupun cikgu boleh ambil link daripada internet luar pun boleh. Yang penting link yang cikgu bagi tu valid, boleh gunakan. Okey. So nanti cikgu Nurcita boleh itulah nanti masa level tu nanti boleh tengok fungsi HyperDoc. Okey. Kemudian masa untuk ambil gambar tu, bila cikgu nak ambil gambar, mungkin gambar tu cikgu nak crop sampai paras leher lah. Dan cikgu juga boleh tahulah macam mana cikgu nak ambil gambar dan crop. Dan kemudian daripada Google Doc juga, cikgu juga boleh pergi kepada menu untuk macam mana nak buat table of content. Okey, macam mana cikgu nak buat kajian tindakan. So awal-awal tu cikgu boleh buat table content. Di mana table content tu mungkin cikgu nak gunakan table tadi, dan table tu nanti ada senarai pautan-pautan link yang cikgu boleh buat lah untuk konten-konten cikgu. Dan pada masa yang sama, dekat ruangan Google Doc ni, cikgu boleh gunakan fungsi insert comment. Macam kita semak RPH lah. So bila pentadbir buka Google Docs dan dia nak letak lah telah disemak, terima kasih dan sebagainya. So kat situ pentadbir double klik saja ataupun klik kanan, dia akan keluar ruangan komen dan pentadbir tu boleh komen dekat RPH cikgu. Alright. Poin yang ketiga ni, kita boleh gunakan fungsi Google Doc ni untuk membuat kat sini kalau kelas silibus ni, kalau kat sekolah kita panggil RPT ataupun RPH kita lah. Dan kalau cikgu gunakan Google Doc dalam Google Classroom, so cikgu boleh juga jadikan ni sebagai class assignment. Yang mana kalau cikgu menggunakan Google Docs, kalau cikgu perasan lah masa kita klik untuk assignment, so bila kita klik create, kita boleh pilih sama ada file kita daripada Google Docs, Google Slide ke ataupun Google Sheet ke, untuk attachkan dalam assignment tersebut. Dan kemudian dari segi kita nak kurangkanlah kaedah printing ni, so cikgu boleh save dalam PDF dan forwardkan kepada pelajar dalam bentuk link ataupun boleh share drive lah, untuk pelajar buka terus diorang boleh view, tak perlu print out lah. Dan kalau cikgu nak lagi detail panjang sikit lah, nak orang kata integrate ni, cikgu jadikan Google Doc ni sebagai group project secara real time. So cikgu boleh bagi satu Google Doc dan cikgu boleh bagi je tajuk arahan guru, dan bila cikgu share link tu kepada kelas cikgu, sama ada melalui Google Classroom ke ataupun cikgu buat link ke, dan pelajar buka saja tu, mereka boleh bincang dalam kumpulan mereka dan mereka boleh buat brainstorming, boleh buat projek. Dan kalau cikgu buka file mereka satu-satu tu, cikgu boleh tengoklah aktiviti pembincangan mereka. Sebab ada nama ada nama budak ni, ada nama ni tengah-tengah edit. So kalau cikgu tahu bagaimana yang poin kedua ni,
macam mana nak buat table, macam mana nak ambil gambar, nak masuk gambar, nak buat link, drawing. So yang ni adalah kemahiran yang cikgu akan praktis masa level kedua. Okey, kemudian kita pergi kepada yang ketiga ni, Google Sheet. Alright, Google Sheet ni sama juga dengan Google Docs tadi, boleh multiple user contribute dalam file ini. Maknanya cikgu boleh buat table, cikgu boleh bagi link untuk rakan-rakan guru untuk akses. So bila dapat masuk saja file cikgu, mereka boleh buat collaboration ataupun contribute kat situ lah. Okay, untuk level 2, apa yang exam level 2 ni dia nak pada cikgu adalah bagaimana cikgu nak masukkan data-data untuk cikgu. First, cikgu jadikan tu sebagai carta, sama ada carta pie ke carta bar ataupun carta palang sebagainya. Dan pada masa yang sama, data yang sama juga cikgu boleh gunakan pivot table untuk jadikan tu sebagai analisis data. Okey, maknanya kat sini pada Januari, Februari, Mac, murid yang cikgu menyertai PDPR cikgu, berapakah bilangan, bulan Januari berapa, bulan Februari berapa, Mac berapa. So cikgu boleh gunakan data tu, cikgu boleh gunakan pivot table ni untuk transformkan ke dalam bentuk analisis. Dan tambahan juga, kita ditanya pula bagaimana cikgu nak buat filter. Maknanya dalam Google Sheet ni cikgu dah buat daripada tarikh bulan Januari sampai Disember, nama murid dan kemudian markah dia orang lah, berapa. So cikgu boleh pilih lah filter berapa. So dekat filter ni dia ada menu dia dekat Google Sheet tu, ada macam corong turas tu. Bila cikgu klik pada corong turas tu, dia akan keluar filter. So kat situ dia akan tahu bagaimana cikgu nak guna filter dan function-function lain lah, seperti sum, average. Kat situ cikgu boleh gunakan dan rujuk pada soalan yang ditanya. Alright, kegunaan Google Sheet kat sekolah atau kat kelas kita guna Google Sheet ni sama ada nak buat penilaian lah, pentaksiran ambil darjah ataupun nak kumpul markah. Sebagai permulaan tu cikgu boleh gunakan tu dulu. Okey, bagi murid pula, mereka guna Google Sheet ni untuk mereka kalau macam nota ni dia kata financial project. Tapi kalau mudah lah, kalau cikgu yang mengajar subjek RBT, mana kalau kita gunakan Google Sheet ni, kita minta mereka buat dalam jadual berapa kali mereka membuat bacaan buku lah. So macam hari ni berapa, so dia akan nampak dalam seminggu ni berapa kali baca buku, dan cikgu boleh minta mereka buat jadual berapa kali baca buku, Isnin sampai hari Ahad. So berapa bilangan yang mereka dah baca buku, berapa buah. So kat situ cikgu boleh praktis mereka untuk gunakan Google Sheet. Dan bagaimana juga kalau murid sekolah menengah tu, mungkin cikgu boleh memperkenalkan kaedah Google Sheet ni, macam mana mereka buat financial. So perbelanjaan, so duit masuk, duit belanja bulan Januari, ayah bagi 50. Okey, so wang masuk dengan wang keluar. So cikgu boleh gunakan jadual dalam Google Sheet ni untuk budak-budak praktis lah. Okey, so ini untuk Google Sheet. Okey, dan kemudian pada Google Form. So dalam Google Form ni, ini adalah fungsi yang ada daripada Google Drive juga. Bila cikgu klik pada Google Drive, klik new, dan bawah tu cikgu akan nampaklah ikon untuk Google Form. Di mana untuk Google Form ni, biasa cikgu guna sama ada nak buat survey ataupun cikgu nak buat collection data lah. Cuma level 2 ni, apa yang exam takers nak ni, bagaimana cikgu adjustkan setting dalam Google Form ni untuk cikgu buat hanya satu orang saja yang isi form cikgu, dan juga cikgu boleh adjust juga responses tu. Kalau cikgu contohlah, cikgu buat Google Drive. Okay, Google Drive, create folder, dan cikgu type lah Google Form
Google Form trial ataupun testing Google Form. Okay, dalam folder Google Form tu cikgu buatlah satu form dan kemudian contoh dah siap dan bila cikgu pergi kepada responses tu, cikgu klik and then dia akan keluar create new. So bila create new tu lah cikgu akan dapati file responses tu berada dalam Google Drive yang cikgu tulis Google Form testing. Kalau di sekolah contoh kalau cikgu dalam unit HAM, unit HAM atas dia adalah 2021 dan atas folder tu pula adalah folder sekolah. Contoh SK Serdang. Okay, dalam folder SK Serdang tu cikgu buat folder 2021. Dalam folder 2021 ada folder lain, ada folder unit takbir lah, unit HAM, unit koko, unit pendidikan khas. So cikgu ambil unit HAM dan dalam unit HAM tu cikgu double klik, cikgu buat folder contohlah borang kehadiran PDPR. Okay, so double klik kat situ. Kat situlah cikgu buat borang dalam Google Form tu. Responses tu dia akan berada dalam folder Google Drive yang cikgu buat tadi. Sebab kalau cikgu direct buat Google Form daripada Google Drive, nak pula daripada My Drive besar kat depan tu, so responses tu akan berada dekat My Drive cikgu. Next time cikgu nak guna ni, cikgu tak jumpa dah kat mana simpan file tu. So cikgu kena buka balik Google Form, kena ambil responses balik, barulah cikgu nampak, oh kat sini file responses dia. So kalau cikgu nak elakkan tak jumpa kat mana tu, why not cikgu buat folder siap-siap. Okay, daripada contohlah cikgu buat folder daripada unit HAM, cikgu buat unit HAM, okay, kemudian cikgu buat folder kat situlah. Daripada unit HAM buat folder tentang kehadiran PDPR. So dalam folder kehadiran PDPR cikgu createkan Google Form. Okay, apa yang kita praktiskan untuk training ni. Alright, kita cikgu boleh buat pelbagai keseronokan untuk buat Google Form. Selain cikgu buat survey ataupun ambil data ni, cikgu juga boleh buat macam tadi lah cikgu Samia tunjukkan tadi macam mana nak buat dalam bentuk karangan. So kat sini Google Form cikgu createkan untuk interactive storytelling, di mana cikgu buat form, okay, atas depan tu adalah gambar Supermind. Kemudian bawah Supermind tu cikgu buatlah beberapa soalan dan dalam soalan tu ada pautan link yang pelajar boleh buka tu, ada video ke YouTube ke, cikgu boleh buat soalan berkenaan. Dan kemudian daripada Google Form tu juga, cikgu juga boleh gunakan sebagai exit tiket ataupun parking lot. Di mana selepas cikgu dah menjalankan PDPR dan cikgu nak dapatkan respon pelajar, cikgu createkan Google Form untuk bagi pada pelajar dan pelajar pun akan isi dan cikgu tengoklah apa komen-komen pelajar terhadap PDPC yang cikgu jalankan. Dan cikgu akan nampak bagaimana penggunaan Google Form ni boleh dipelbagaikan selain saja cikgu nak kutip survey ataupun collection data. Alright cikgu, saya janjikan tadi antara pukul 5 sampai 6 saja untuk sesi petang ni. Okey, dan saya akan stop daripada Google Form terlebih dahulu. Untuk petang ini kita ambil Google Drive, Google Docs, Google Sheet dan juga Google Form. So lepas ni ada lagi lah, ada Google Slide dan sebagainya. So saya akan stop kat sini dulu, memberi ruang kepada sesi Q&A. Nanti sesi kedua ni saya akan sambung pada tajuk yang Google Slide lah. So saya akan stop presenting ni untuk sesi soalan daripada cikgu. Okay, dipersilakan. Okay, kat sini cikgu SC Lim Mat. Okay, change destination of responses tu, kalau cikgu dah buka file responses ni, mungkin file itu berada dalam Google Drive cikgu. Dan cikgu nak alihkan responses tu kepada folder yang lain. Sama ada kalau cikgu tak nak kacau responses yang itu, kalau cikgu perasan Google Sheet ni kan ada dekat menu file tu, ada make a copy. So bila cikgu make a copy, dia akan keluar destination folder tu. So cikgu boleh pilih lah, okay, daripada unit HAM tadi, so cikgu nak pindah kepada main HAM ataupun folder besar. So cikgu boleh pindahkan
file itu kepada folder yang lain. Okay, so itu nanti bila sesi training yang seterusnya ni untuk bahagian Google Form ni, insyaAllah kita akan praktik kat situ. Okay, untuk set time and date sesi kedua ni insyaAllah saya akan set masa juga dengan cikgu nanti sebelum sesi itu. Nanti saya akan maklumkan awal kepada cikgu untuk buat persediaan. Cuma petang ini lebih kepada sesi santai sebenarnya, sebab saya kena mulakan dulu sesi bimbingan kepada cikgu. Sebab waktu sekolah memang saya mohon maaf cikgu, saya tak dapat nak membantu dari segi Telegram dan juga assignkan apa-apa soalan ke kuis ke dan sebagainya. Petang cikgu barulah dapat memberi masalah kepada cikgu untuk menjalankan sesi latihan. InsyaAllah bila waktu dah okey nanti saya akan wawarkanlah kepada cikgu untuk mengikuti siri kedua. Alright, saya buka kepada sesi soalan daripada cikgu. Kalau cikgu nak buka mikrofon pun boleh, ataupun cikgu nak drop komen pun boleh. Okey. Tu sekali lagi cikgu, kalau ada apa-apa soalan ataupun isu yang cikgu hadapi, mungkin Cikgu MK tak dengar suara. Masih lagi tak ada suara. okey, tentang ni. Okey, 1, 2, 3. Jadi Okey. Okey, cikgu Syala ada soalan ni, angkat tangan. Tak, tadi tak dengar. Lepas tu dah dengar dah. Mula-mula saya tak dengar. Saya angkat tangan tu dah dengar dah. Okey, ulang balik cikgu. Tak masuk pula. Saya angkat tangan tu maksudnya saya dah dengar. Mula-mula tak dengar. Okey, terkejut saya angkat tangan. Alright. Cuma tu nak tanya pasal Google Calendar tu kan. Kalau kita nak set, apa tu dia punya link Google Meet tu sepanjang masa. Tu macam mana Ada diterangkan tak nanti? Okey. Tapi ikutkan tak tanya soalan tu. Oh, okay. Alhamdulillah dah. Alright. Okey, cuma nanti kalau macam cikgu nak staykan Google Meet ni, kalau cikgu perasan tak, Google Meet tu kalau cikgu balik pada Google Calendar, event yang contohlah kelas cikgu dah habis dah petang pagi tadi dan cikgu nak gunakan balik link yang sama, cikgu boleh pergi balik dekat Google Calendar yang lepas tu dan cikgu klik pada edit dan cikgu setkan tarikh kelas yang seterusnya untuk besok. Dan cikgu bila save tu nanti, pelajar yang dah save cikgu punya link Google Meet tu, mereka boleh gunakan link yang sama untuk join. Maksudnya kat sini, selagi cikgu nak gunakan link yang sama Google Meet tu, cikgu just edit saja dekat Google Calendar. Maknanya contoh kelas hari ni dah habis, cikgu nak guna balik untuk kelas yang besok, cikgu boleh edit balik dekat Google Calendar, just tukar tarikh dan juga masa dan cikgu tekan save dan link yang sama tu pelajar boleh akses untuk kelas besok. Untuk nak kekal lah
Sebab dia kalau cikgu nak gunakan link yang sama ni, dia punya gap ni antara link yang pertama dengan link apa yang kedua ataupun kelas yang kedua. Kalau cikgu buat daripada Google Calendar ni, dia bagi masa 90 hari. Untuk cikgu gunalah daripada kelas pertama ke kelas 2 ni, gap dia 90 hari. Dan lepas 90 hari pula, kalau cikgu tak gunalah, maknanya kelas kedua tu last kelas lah. So bila cikgu dah, contohlah situasi last kelas PDPR bulan Disember tahun lepas. So daripada bulan 12, dah cukup dah 9 hari, bila cikgu nak guna balik, barulah link tu expired. Dan kalau macam cikgu buat direct Google Meet, terus je buat Google Meet, lepas habis kelas, yang tu expired. Sama juga dengan cikgu ambil Google Classroom punya Google Meet tu, habis kelas, yang kod yang cikgu bagi diorang tu ataupun link yang bagi tu, lepas habis kelas pun dia akan expired. Tapi kalau cikgu buat daripada Google Calendar, cikgu nak guna yang link yang sama ni sampai habis lah. So just cikgu edit saja, boleh buat ulang balik. Just tukar tarikh dengan masa saja, cikgu boleh pakai. Maknanya link tu akan aktif. So cikgu taklah banyak buat Google Meet lah. Nanti pelajar pun susah sikit lah. Kalau cikgu buat satu link yang sama, just cikgu edit saja dekat Google Calendar tu, pelajar pun tak akan jadi satu masalah lah, sebab kekal link tu memang diguna pakai untuk banyak-banyak kelas. Okay, betul Cikgu Wong. Can choose repeat weekly lah. Okay, terima kasih. Okay. Yes, Cikgu Yong. Okay, for this exam, it take 3 hours. And this 3 hours exam, you need to open your webcam. Okay, so kalau cikgu kamera pun ada, laptop ada masalah kamera ni, why not cikgu just prepare lah external webcam ni. So cikgu just ambil ni sebab everything recorded, dan dia nak cikgu always stick dekat komputer cikgu ni untuk cikgu ambil exam 3 jam. Okay, dan saya seronok kalau cikgu dapat soalan Google Classroom, yang tu adalah bonus. Nak cikgu ada lagi dalam setengah jam lagi. Cikgu pun terkejut, last soalan cikgu dapat Google Classroom. Oh, itu memang soalan penutup yang soalan penutup yang cikgu akan smile, sebab how to create classroom, kemudian how to assign assignment. Itu memang cikgu-cikgu soalan kacang lah untuk bagaimana nak buat Google Classroom. Alright. Okay, ada apa-apa soalan lagi cikgu? Alright. Okay, kita ada okay cikgu, saya buka lagi apa soalan yang cikgu ingin tanyakan. Okay. Okay. So pada masa yang sama cikgu, saya ada sediakan satu maklumat lah, pautan link. Okay, untuk cikgu isi maklum balas lah untuk sesi petang ini. Dan nanti bila cikgu dah isi, insyaAllah saya akan sediakan satu CJ lah, CJ penyertaan untuk petang ini, dengan syarat cikgu isi form lah. So nanti dalam tempoh 48 jam ni saya akan jana CJ penyertaan cikgu untuk siri petang ini. Okay, sambil tu cikgu saya buka apa-apa soalan untuk cikgu bertanyakan. Okay. Okay, 23 orang peserta.
Okey, cikgu ada apa-apa soalan yang ingin ditanya? Dan sambil tu cikgu, untuk self-check quizzes ni, saya dah check sebenarnya belum lagi mencapai maksimum untuk 500 peserta. Cuma level 2 ni masih lagi ongoing. So kalau cikgu rujuk balik dekat link yang saya berikan tu, cikgu boleh praktis sampailah cikgu dah mencapai markah 100. Maknanya dah 100 tu kira cikgu dah okey lah. Okey, ada persediaan lah dari segi kaedah-kaedah untuk cikgu buat persediaan untuk level 2. Okey. Okey, cikgu ada apa-apa soalan yang boleh saya bantu kat sini? Alright. Okey, saya ada lagi 5 minit untuk bersiaran bersama dengan cikgu. Okey, kalau cikgu ada apa-apa tanyaan dan soalan. Okey, cikgu tulis okey, tajuk ini adalah saya okey. Okey, level 2. Okey, tajuk dia adalah bimbingan DCTP 2021 level 2. Okey. Okey. Okey, untuk what the channel. Okey. Okey, fokus sebenarnya semua apps yang cikgu tengok balik level 1 tu, banyak yang cikgu praktis. Itu adalah basic user dan juga intermediate lah. Cuma yang bahagian level 2 ni, bagaimana cikgu nak integratekan fungsi-fungsi yang ada kaitan dengan fungsi yang ada dalam Google Drive lah. Contoh Google Drive nak ke Google Form macam mana. Kemudian Hyperdocs tu, cikgu nak ambil link, cikgu dah buat file Google Docs, cikgu nak ambil file daripada Google Slide, form, cikgu nak ambil image daripada internet tu. So yang tu ada kait rapat lah dengan apps-apps yang cikgu dah pelajari masa level 1. Tapi yang paling penting bila cikgu rujuk balik dekat material yang disediakan oleh BSTP lah dalam cikgu punya Google Classroom, cikgu check balik senarai checklist yang level 2 tu. So checklist yang ada tu adalah skill yang ditanya, cuma cikgu kena tahu how to integratekan each app tu. Google Form dengan Google Docs, Jamboard dengan Google Classroom, Google Meet dengan Jamboard macam mana. So kat situ banyak juga teknikal dia dan juga advance dia. So nanti bila cikgu mengikuti bimbingan seterusnya nanti bersama sama ada saya, cikgu Zaf ke cikgu MK ke, so kat situ kita sama-sama akan belajarlah macam mana nak integrate kan bahagian-bahagian dalam Google Apps. Alright, so tak perlu risau cikgu. Nanti bila cikgu cross check dengan senarai semak checklist level 2 tu, cikgu akan dapat sedikit gambaran lah bagaimana kaedah untuk buat persediaan. Cikgu MK, kita akan buat hands on ke apa? Tak ada. Hands on ni dia konsep bimbingan ni, cikgu tanya kita buat hands on sama-sama. Contoh kalau macam mungkin cikgu Zah nanti dia akan keluar topik, okey hari ni kita akan fokus 4 skill, Google Drive, Google Docs, Google Slide dengan Google Sheet contoh. So kat situ kita akan tengok apa senario yang biasa diulang ditanya dalam soalan tu, so kita akan buat praktikal kat situ. First trainer akan buat, lepas tu barulah peserta akan praktis, dia share screen, dia tunjuk, lepas tu kawan-kawan kita ikutlah. Okey, lepas cikgu dah buat, lepas tu kawan sebelah pula buat. So bila ramai dah buat pandai tu, kata apa keyakinan tu tinggilah untuk jawab soalan berbentuk macam tu.
satu lagi soalan saya, masa exam level 2 ni, dia memang soalan contoh macam soalan senario, dia bagi arahan tu lebih kurang macam level 1 juga ah. Oh, tak ada, dia lebih pada integrate lah. Mana contoh sekarang ni cikgu nak buat nak setting Google Calendar, tapi dia minta cikgu masukkan file daripada Google Drive cikgu, tentatif, lepas itu Google Form. So cikgu akan nak cari kat mana nak insertkan gambar file-file ni. So dalam Google Calendar tu tapi dia provide dalam Google Drive kita macam hari tu jugalah. sama. So nanti bila cikgu first tu dia akan, sebelum pergi pada soalan pertama tu, dia akan beritahu lah all resources ada dalam Google Drive. So cikgu tengok bila buka pada Google Drive tu, exam punya Google Drive tu, dia akan keluarlah material yang cikgu boleh ambil lah untuk attachkan terhadap soalan-soalan yang ditanya lah. Alright, terima kasih cikgu yang bertanya. Okey. Ada apa-apa soalan cikgu? Sebelum saya tutup sesi petang ni pada pukul 6.30 ni. Dan insyaAllah kita akan sambung berinteraksi dalam grup Telegram lah. Okey, dan sekali lagi saya ucapkan kepada cikgu